Assalamualaikum, apa khabar semua? Kita sekarang di Panggung Digital dan kita akan menemu ramah wawancara bersama Tuan Nadi Putra yang telah pun menulis untuk kita karya baru Cik Nadi untuk Panggung Digital 1.9 yang akan datang ni. Ya. 1.9 ni saya persembahkan drama 19 juga. Sebab apa bersempena dengan pergolakan berlaku lah. Jadi itu karya baru lah, bukan karya yang telah sedia ada. Pergolakan maksudnya? Maksudnya pergolakan yang melanda Singapura ni, melanda dunia sekalipun tentang COVID-19 ni. Jadi berarti sama ada kita sedar atau tidak, semua orang terjejas. Walaupun tidak secara besar atau kecil, semua orang terlibat dan terjejas dengan kerenah ataupun tuntutan yang diperlukan untuk mereka bertindak dalam menghadapi COVID-19. Terutama sekali mereka di barisan hadapan. Itulah cerita ni saya dedikasikan kepada mereka yang bekerja di barisan hadapan yang besar payah dalam menentang COVID. Aku, teman-teman jururawat aku, doktor semua berdepan dengan risiko diorang semua, tahu tak? Tahu tak? Berapa lama yang Cik Nadi khususkan untuk menulis karya 19 tu? Dalam sehari tu saya fikirkan, kemudian saya ketuk untuk menghasilkan sesuatu dan teringat pula dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada para jururawat yang dapat tentangan hebat walaupun mereka susah payah tapi kena dikecam, diancam sebagai orang yang membawa penyakit atau membawa penyakit. Jadi hal-hal serupa ini hal-hal yang juga dibantu oleh masyarakat, oleh orang-orang perseorangan dalam menangani penularan ini juga saya sisipkan dalam hal yang bertapak dari sebuah keluarga yang antaranya ada bertugas di Barisan Harapan. Tadi jadi kata pasal kecaman, antaranya dalam cerita 19 ni kita memaparkan tentang kecaman yang dihadapi oleh para jururawat yang menggunakan khidmat public transport angkutan awam. Jadi apakah mungkin agaknya ada kecaman-kecaman apa pendapat Cik Nadi tentang kenapa agaknya mereka ataupun orang awam ni bertindak sedemikian? Kenapa agaknya? Sebenarnya pemerintah telah memberi maklumat penting tentang penularan ni. Jadi oleh kerana penularan ni bila diberi maklumat tentang kesan-kesan yang boleh membawa maut kalau tak dijaga, tapi mereka jadi panik lah. Jadi takut di antara kita lebih-lebih lagi yang bekerja di hospital ni, diorang rasa diorang ni lah yang berdepan dengan para pesakit dan akan setidak-tidaknya terjangkit. Bila jangkitan tu berlaku, berarti orang-orang macam ini yang akan jadi satu kecaman pada bila bertemu dengan mereka. Dan ini satu perasaan yang saya rasa agak kepentingan diri sendirilah. Sebab apa? Saya rasa orang tak kita memang bila dengar penularan macam gini di dunia, banyak kematian, banyak orang-orang yang kata tu tak pasal-pasal, tak campur pun boleh dijangkit dan mati. Jadi ini semua menimbulkan keresahan, ketakutan. Jadi bila berdepan dengan orang-orang yang pula datang dari hospital yang berdepan dengan terus-menerus dengan orang yang dijangkiti penyakit ni, mereka lagi cemas lah, takut bahawa kalau kau naik bas aku atau kau sama-sama aku, nanti boleh jadi pakaian kau pun ada kesan-kesan kuman. Jadi semuanya ini menimbulkan keresahan yang kata tu kita kata logik juga, tapi kadang tu juga perlu fikirkan juga kalau dia terjangkit akan dia boleh keluar balik hospital, boleh benarkan dia pulang. Dan ini semua harus beri pertimbangan yang wajar. Jangan kata orang putih selfish lah. Kita mesti kata bertimbang rasa kepada semua orang. Kadang-kadang orang yang tak di barisan depan pun boleh terjangkit, tak pasal-pasal pun boleh meninggal dunia. Cik Nadi sepanjang penularan wabak COVID-19 ni ada naik perkhidmatan awam? Naik bas ke? Saya ada. Saya pernah saya pergi Gelang. Saya pergi Gelang pasal urusan apa tak ingat Tapi sekejap aja saya pergi Gelang. Kemudian saya tak berasa naik bas. Saya pergi Giant, tempat shopping, tempat orang beli belah, Giant, naik bas. Tapi tu ada jarak duduklah, tak usi saya duduk belakang, saya duduk depan. Jadi kata orang tu keprihatinan tu dah ada. Walaupun dibebaskan, sekatan-sekatan dah mulai longgar sikit. Dah boleh dibebaskan kita berjalan, pergi shopping, pergi beli barang-barang yang diperlukan. Berarti
ada juga pengawalan tentang kata tu gerak-gerik kita terhadap mengekang penularan. Jadi saya rasa kata orang-orang yang dah warga emas ni mesti duduk di rumah. Saya gurau dengan rumah saya tak boleh berjalan tau. Kajian bilang duduk je. Dia duduk tak boleh berdiri. Berarti perhatian tu supaya berarti kita harus kata tu ambil lah iktibar bahawa apa yang disuruh kita buat tu adalah untuk keselamatan kita, untuk kepentingan kita sebagai masyarakat Singapura, bukan masyarakat individu. Saya orang tua, yang muda-muda pun pernah kena, bukan berarti saya yang tuanya. Jadi berarti cerita ni ada juga kesan-kesan yang kata tu kalau kita dengar, kita sangka sesuatu yang berlaku pada sepolan, tapi akhirnya sepolan pula yang kena musibahnya. Jadi berarti benda ni unpredictable, tak dapat diduga. Sebab pandemik ni macam-macam boleh berlaku. Di luar sana tu orang yang berjalan yang tak nak pakai pelitup, tapi melawan, tapi mereka ni semua agaknya sombong sikit tentang kata tu, seolah-olah aku tahulah apa yang aku buat. Tapi mereka lupa bahawa dengan adanya orang-orang macam gini akan melibatkan satu macam tentangan yang kurang sihat terhadap apa yang diusahakan untuk kebaikan masyarakat. Atuk promise? Atuk tak nak promise. Alah, Atuk ni bila nak baik? Atuk memang tak nak promise. Atuk. Masa yang kita dah melonggarkan circuit breaker ni, apa yang kalau dah settle semua, apa yang Cik Nadi look forward tu, apa yang Cik Nadi nak buat nanti betul-betul bila semua dah settle, apa Cik Nadi nak buat pertama kali yang benda pertama yang Cik Nadi nak buat? Kita setelah semuanya selesai lah, kata orang tu betul 100% bersih, berarti kita bersyukur. Kita mesti bersyukur bahawa kita dapat tangani penularan ini dengan baik. Kita harus berterima kasih kepada semua pihak, terutama sekali orang-orang di barisan hadapan, masyarakat yang menyumbang, pertubuhan-pertubuhan yang susah payah mengadakan dana, mengumpulkan dana, berusaha untuk menghantar makanan ke rumah, berusaha untuk mengekang orang-orang sesama kita supaya bertindak bijak terhadap penularan ini. Saya rasa kita mesti raikan ini sebagai satu kemenangan. Mudah-mudahan dengan keinsafan ini, penawar tu keinsafan yang Allah berikan, ada hikmahnya. Mudah-mudahan dengan cepat perkara ini akan berlalu. Dan kebelakangan ini pula hujan ribut, hujan kuat. Hujan tu setidaknya membenamkan kuman-kuman yang di udara. Itu satu hikmah juga pada saya. Jadi mudah-mudahan segala-galanya dapat berjalan dengan baik. Kita bersyukurlah, berdoa mudah-mudahan apa berlaku pada saudara mara kita, kawan-kawan kita, pada semua yang berkhidmat di barisan hadapan, selamat dan sempurna. Kenapa agaknya penonton ataupun pengikut yang follow kita dalam YouTube yang melanggani saluran YouTube kita patut menonton atau mendengar Cereka 19? Kenapa agaknya? Sebab mereka sebahagian daripada masyarakat yang terlibat ataupun terjejas, seperti saya katakan, terjejas dengan penularan COVID-19 ini. Setidaknya mereka masih dalam keraguan, masih dalam keawang-awangan. Adakah aku antara yang akan terkena dalam musibah ini? Adakah aku dapat membantu sama? Macam mana aku dapat berjalan keluar untuk mengelakkan daripada mencerca atau menghina atau mengecam tanpa usaha periksa tentang apa yang telah dilakukan oleh orang-orang untuk kebaikan kita. Jadi masyarakat kalau dengar atau kalau ikuti panggung digital ini, ada perutusan-perutusan yang kata tu mengutarakan soal kepentingan diri, soal selfishness terhadap sesama manusia, terhadap sesama keluarga. Sebab dalam cerita ni saya libatkan juga orang bangsa asing. Bukan masyarakat Melayu je dalam cerita ni, ada masyarakat Cina juga yang bekerjasama, yang kata tu berganding bahu, yang baik. Berarti silaturahmi antara kaum ada dalam cerita ni untuk menunjukkan bahawa kita berganding bahu. Selama ni kita dah buat 4 rakaman Cik Nadi. Bagaimana pengalamannya kita dalam panggung digital ni? Buat rakaman dalam rumah dan tidak perlu ke studio. Ke studio tu senang. Pasal apa? Semua terkawal dan semuanya soal-soal teknikal tu depan mata dan dapat diuruskan dengan sempurnanya. Terutama sekali orang-orang seperti Fadlin, orang di belakang layar, di belakang
tabir ni, belakang mic ni. belakang mic lah, kalau tak ada tabir belakang mic ni, bersusah payah nak mengimbangi suara kita, nak mengimbangi gambar kita supaya dapat jelas kedengaran, supaya tidak tergenjot dalam memaparkan sesuatu adegan. 2 dalam 1, kita dengar dan kita lihat. Kalau TV, dia berlakon tapi dia keluarkan suara serentak. Berarti kita dapat emosi tu dalam TV dengan kesan lakonan, dengan kesan gerak, dengan daya lakonan serentak. Tapi ini kita terasing. Kita tidak dapat tengok aksi pelakon sebenarnya seperti pukul orang ke, mati ditikam ke, tapi kita terpaksa mati dalam keadaan suara. Kita kesakitan dalam keadaan suara, kita mengeluh dalam keadaan suara, tapi tidak bergerak. Tapi di situlah juga lebih sukarnya kita nak hati-hati pada penonton bahawa mereka akan lihat bagaimana kesan itu pada muka kita. Walaupun kita tidak bertindak cergas, tapi muka kita dan wajah kita seimbang tak dengan suara yang dipaparkan. Kadang-kadang yang ada orang muka saja je, tapi suara tu memainkan peranan yang penting. Kadang-kadang muka tak ada apa-apa perasaan, tapi bermainan suara tu yang saya rasa memberi kesan yang mendalam pada pendengar. Apatah lagi pada penonton yang dapat lihat, dia ni walaupun tak ada gerak, tak ada perasaan muka, tapi tak ada minat muka, tapi suara dia memberi kesan yang besar, yang boleh menarik minat atau memberi impak yang kuat pada perkembangan cerita. So far, pernah terlintas tak dalam imajinasi atau fikiran Cik Nadi, daripada buat televisyen sampai ke buat drama radio, pernah tak buat drama dalam rumah sendiri, dalam bilik sendiri? Macam hayat ni. Saya bila awak Cik Saiful bila awak utarakan nak buat benda ni, saya terfikir juga macam mana kita nak buat ni dengan keadaan tiap-tiap rumah tak ada keperluan teknikal yang sewajarnya. Tapi rupanya Cik Fadlin, agaknya awak dah berbincang dengan Cik Fadlin. Cik Fadlin memang tentu pakar dalam bidang ni. Pakar. Jadi beliau pula berusaha sungguh-sungguh memberikan kita alat-alat pembesar suara, alat-alat teknikal yang membantu supaya kita dapat membuat rakaman ni dan boleh menghubungi antara satu sama lain, dan supaya dapat kita bertemu muka dalam rumah-rumah yang berbeza. Walaupun suka kadang-kadang dalam rakaman pun adalah datang orang ingatkan kita bergaduh, macam Darifah punya hal, macam saya punya hal, rumah saya takut, saya terpekik-pekik. Dia bilang pelan sikit. Kalau nak bergaduh mana boleh pelan-pelan. Tapi itulah kadang-kadang kesan-kesan tu menarik, satu kesatuan, satu persembahan, satu kaedah yang lucu, tapi saya rasa pengalaman yang menarik dan menghiburkan pada saya lah dalam terlibat ni. Jadi saya tak sangka benda ni boleh berlaku. Macam mana bila diutarakan. Jadi saya bilang baguslah, satu usaha yang mesti diteruskan. Dan kata tu dari lama-kelamaan mungkin agaknya dari segi teknikal, dari segi pemaparan akan lebih dapat dikemaskan, lebih diperketatkan dari segi pengutaraan suara dan imej dalam panggung digital. Dalam setiap rakaman kita ada benda-benda kita belajar benda baru. Ya. Kita cuma dapat memperbaiki setiap rakaman yang kita buat. Betul, pasal apa tiap drama ni, macam drama Safi, drama saya, drama awak sendiri, drama Zoom pergi Zoom balik, pendekatan dia, tuntutan drama tu mesti berlainan. Jadi pelakon tu mesti nak bayangkan apa yang dia katakan Zoom. Dia bayangkan dia Zoom kat rumah dia ni, cerita Zoom pergi Zoom balik. Macam cerita Safri main dam, macam mana nak bayangkan Safri sanggup ketuk sana ketuk sini main dam. Permainan suara tu yang saya rasa rata-rata semua yang terlibat ni suaranya ada, suara radio tu ada dan baik. Cuma boleh dipolish dan ditukar-tukar dari masa ke semasa. Faridah Hanim, nampak orangnya dah dewasa, orangnya dah 50 tahun, tapi suaranya begitu romantik, begitu macam orang muda. Kalau tak tengok muka macam orangnya macam belasan tahun. Kalau tengok terpikatlah dengar, rupanya ini rupanya Faridah Hanim, dah tua orangnya. Itu saya, suara tu penting. Orang terpikat kerana suara. Macam saya syukurkan saya terpilih, saya Safri terpilih dan sama-sama mengendalikan dari segi naskah. Jadi kita ada pool yang kuat yang boleh kita ragamkan lagi di masa akan datang selain daripada 5 naskah yang kita ada ni. Jadi kalau ada rezeki, kalau ada umur, kalau kita diminta sambung lagi, insya-Allah kita kalau boleh cuba ketengahkan cerita-cerita sendiri dalam panggung digital ni. Memang satu mencabarlah. Jadi tak payah kita ambil ceritanya ada. Ini khusus cerita panggung digital, macam ini cerita dia. Saya tak tahu apa pandangan Majlis Seni Kebangsaan
apa sambutan mereka yang kita buat sama ni? Dapat sambutan? So far daripada yang menguruskan akaun kita memang mereka cukup terkesan lah. Memang kita satu yang baru untuk seni lakonan Melayu di Singapura. Dan juga ada yang impress dengan cara teruja dan cara kita mengendalikan cara teknikal benda ni. Memang it is a possible thing to do. Dan sejauh ni alhamdulillah tidak ada kejutan dan kadang-kadang semua jalan dengan lancar dan diharap para peminat panggung digital terus menyokong kami, dan saya rasa ini satu usaha yang kata tu tidak membazir, tidak kata tu kita manfaatkan kata tu perkembangan pergolakan dunia teknologi dalam panggung digital. Akhir kata saya harap seperti saya kata tadi, saya yakin panggung digital ni boleh pergi lebih jauh dari ini dan boleh menjadi lebih baik dari ini. Dan saya rasa dengan saya katakan tadi, kita perlu ada naskah kita sendiri dalam konsep panggung digital kita supaya masyarakat lebih tahu inilah kalau kita dapat menerapkan semacam konsep pada panggung digital, drama-drama yang kita keluarkan dalam panggung digital mesti ada unsur-unsur demikian. Saya rasa itu lebih baik. Jadi bila orang dengar, oh ini daripada panggung digital, ada satu macam punya pendekatan yang tersendiri dalam yang unik dalam persembahan panggung digital. Itu harapan saya. Dan harapan saya juga para penonton terus membantu kami. Kami bukanlah manusia yang tidak buat kesilapan, tapi pandangan penonton juga perlu untuk kami terima untuk meningkatkan persembahan kami dari masa ke masa. Wadahnya ada di YouTube, Wadahnya ada. di saluran YouTube kami. Para pendengar boleh penonton boleh meninggalkan komen di dalam di Facebook page kami pun boleh jangan komen. Kita dapat menerima, kita mengalu-alukan setiap komen dan pandangan daripada pendengar dan penonton. Pada kita tidak ada yang kita setiap komen tu kita tidak anggap satu cercaan, tapi kita anggap satu teguran yang kita cuba bina dari kesilapan kita. Tiap-tiap orang ada pandangan masing-masing. Jadi kita perlu hormati pandangan setiap orang. Itu aja harapan saya. We can only get better with comment and the constructive criticism that we get. Okay, dari itu kita terima kasih kepada Cik Nadi. Terima kasih kerana melayan topi. Daripada hari ini Cik Nadi Putra tak pakai songkok, dia pakai topi Dick Tracy yang berbulu tu. Cukup menarik sekali. Terima kasih Cik Nadi melayan saya. Itu cenderamata khas dari penggambaran di Australia kemarin. Sama lah, ni pun buat kereta juga, kita beli kat sini. Jadi hari ni aja, kalau lain hari pakai kena kutuk nanti. Cuma bawa bukti kereta pergi Gelang, berani. Wah. Oh, saya pakai topi kemarin. Saya keluarkan Facebook, Cik Yatiman reply, aku nampak kau pakai topi, aku jotos kepala kau. Mana songkok kau? Gitu. Kau pakai songkok balik boleh tak? Dia bilang, tak ada, dia gurau lah. Tapi takkan saya nak pakai gini kan. Nanti itu Nadi Putra kau pakai songkok kata. Betul cerita. Pandang 2 kali tu. 2 kali pandang. Kalau lagi tu dia tegur saya terdengar, saya buka topi, saya tunjuk dia. Baiklah, begitulah kita dengan wawancara kami dengan Tuan Nadi Putra yang telah menulis 2 karya untuk panggung digital 1.9, iaitu 9 dan juga Orang Baik yang akan dirakam pada hujung minggu ni, dan yang 19 akan keluar Ahad ni 2 petang di saluran YouTube panggung digital. So subscribe, turn on notification, leave your comments on our YouTube channel dan juga di Facebook page kami di panggung digital. So saksikan hari Ahad ini 2 petang. Apa ceritanya tadi? Jadi ceritanya 19. So jumpa dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.